Kadang-kadang ada air ni berbau. Ini air ni boleh minum direct ni. Jernih macam ni kita seronok. Kandungan mineral pun ada. Tinggi. Jadi saya nak sebut bagaimana kadang-kadang undang-undang ada, peraturan ada. Sebab tu ada satu aspek yang menarik dalam perbahasan tadi. Rasa berdosa. Sebab dunia kita boleh lari daripada kesalahan. Sebab tu kalau dalam Islam ni aspeknya, walaupun kamu mungkin lepas hukuman dunia, kamu tak akan lepas hukuman di akhirat. Ya, betul. Dan walaupun dunia kamu boleh buatlah apa-apa, boleh lari, tetapi akhirat tak boleh lari. Jadi aspek-aspek ini ada dalam Islam, dan saya yakin dalam agama-agama juga nilai-nilai spiritual tu masih ada. Cuma bezanya ialah sejauh mana kita merasai tanggungjawab terhadap aspek-aspek tersebut. Jadi saya tengok dalam ni macam yang disebut tadi, yang besar sekali ialah kesedaran dalam konteks masa lah. Pada pandangan Fadil Ustaz ni, masyarakat kita ni dia tahu pencemaran, tapi dia tidak rasa bersalah, tak rasa berdosa. Tu macam rasa tinggal semayang rasa berdosa kan, minum arak rasa berdosa, tapi campak kotoran dalam sungai dia tak rasa macam tu, Biasa. dia rasa biasa je. Dalam kereta dia campak keluar kereta, Sampah letak atas bonet. letak atas bonet, tu lagi. Bila jatuh tinggal. Jadi macam-macam. Jadi soalnya ialah macam mana kita nak mula di rumah. Saya fikir kita mesti start pendidikan tu dalam rumah. Jadi mungkin ada beberapa pandangan-pandangan yang kita boleh berkongsi dengan penonton semua. Kita nak mulakan dalam rumah pendidikan jaga kebersihan ni. Saya rasa yang berhormat, pendidikan daripada awal yang ada di dalam agama Islam dan juga ada dalam agama-agama yang lain dalam bentuk moral. Dalam Islam ini pendidikan kebersihan ini disamaratakan dengan tanggungjawab yang lain. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut allimu auladakum, satu riwayat bis-salati li sab'in, daripada seawal 7 tahun itu tanggungjawab dia sembahyang, dan sembahyang ini dia ada kebersihan dia, sebab itu dinamakan taharah. Ambil air sembahyang, sunat kita mandi dan seumpamalah. Jadi itu adalah unsur-unsur kebersihan. Barangkali sangat elok untuk ketua-ketua keluarga kalau dia boleh bagi kepada anak-anak dia pendidikan yang semacam normal lah dalam rumah tangga dia. Daripada anak-anak kita didik, kalau ada sampah dalam rumah kita, ambil sampah, buang dalam tong sampah. Ambil, buang dalam tong sampah. Dan kita puji anak-anak kita, bagus. Bagus kakak, bagus. Yang umur 2 tahun dan seumpamanya, kita minta dia ni bubuh dalam tong sampah. Yang besar sikit, ambil tong sampah ini, bungkus, kemudian letak di satu tempat. Yang besar lagi, okey, ambil letak dalam kereta, pergi buang ataupun buang di tong sampah yang disediakan oleh pihak PBT. Di samping kita bagi satu motivasi kepada anak-anak kita, an-nazafatu minal iman. Kita bagi tahu bahawa Allahu Akbar, Allah akan sayang kepada sesiapa yang menjaga kebersihan. Allah akan sayang. Kita disiplinkan anak kita, disiplinkan keluarga kita, dan begitu juga di peringkat sekolah, imma pra-sekolah, di sekolah kebangsaan sehingga kepada sekolah menengah. Biarlah kalau boleh tanggungjawab kebersihan ini diambil 80%, diambil oleh pelajar-pelajar sekolah. Maknanya tukang kebun diambil 10%, 20%, itu sahaja yang diambil. Kita didik, kita budayakan. Dan budaya yang seumpama ini, dia akan tertanam di dalam jiwa. Terutamanya apabila kita terapkan isu kebersihan ini melalui keagamaan. Agama Islam terap melalui kaedah yang ada dalam agama, kita dapat ganjaran pahala yang besar di sisi Allah, dan kebersihan ini adalah sebahagian daripada iman itu sendiri. Hatta Rasulullah pun menyebut, kalau ada sampah ataupun duri di tepi jalan, kita ambil duri, kita buang. Kita buang di tempat yang sewajarnya, kita akan dapat pahala yang besar dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pendidikan moral agama-agama lain yang saya baca, dalam agama Buddha, dalam agama Hindu, dalam agama Kristian, dia ada dalam bentuk moral.
dalam bentuk moral dia, maka masing-masing kita ajar kepada generasi baru ini supaya generasi baru mempunyai tanggungjawab dalaman. Sebab sebagaimana yang berhormat sebut tadilah, kalau kita tidak ada tanggungjawab dalaman, kita takut kepada undang-undang negara sahaja, ada waktu dia boleh ambil kesempatan. Jam 3 pagi, 4 pagi dia boleh ambil. Sebab apa? Tidak ada siapa yang pantau. Kalau dia buat, kerajaan tak boleh nak ambil tindakan undang-undang sebab tidak ada bukti, tidak ada apa. Sekadar syok bolehlah, tapi bila tidak ada bukti, kita tak boleh bawa ke court dan seumpamanya. Jadi sebab itu, kesedaran dalaman ini saya kira satu benda yang paling asas dalam kehidupan kita, dan kesedaran dalaman yang dikaitkan dengan agama ini merupakan satu tanggungjawab yang sangat penting supaya kita ambil tanggungjawab bersama. Sebab banyak lagi masyarakat kita, sebagai contoh, ada tong sampah yang disediakan oleh pihak PBT, Majlis Bandar. Dia buang dekat luar, yang berhormat, dia tak buang kat dalam. Tong kosong, dia buang dekat luar. Ini realiti lah yang perlu masyarakat kita, kesedaran dalaman dan kesedaran di sudut memahami agama. Sebagaimana disebut tadi, jangan kita rasa berdosa bila kita berzina, bila kita minum arak. Sedangkan dosa ini di mana-mana saja. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang kecil yang kita buat, ambil sampah sikit tak, kita dapat pahala. Begitu juga yang buruk, kita buang sampah, buka cermin kereta, buang tisu, kita berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan berdosa dengan manusia.